Yes, kembali lagi bersama dengan kami secara eksklusif di pagi ini di TV Al Hijrah 114. Alhamdulillah. Wow, ini terima kasih PKPP, akhirnya kami dapatlah syuting dekat luar ni di perkarangan TV Al Hijrah. Dapatlah menyaksikan keindahan Masjid Negara, Menara KL. Masya Allah, nikmat apakah lagi yang kau dustakan. Alhamdulillah, pagi ini berkenaan dengan slot agrotani. Tadi kita dah berbicara berkenaan dengan berkat berbudi pada tanah. Kali ini masih lagi mengekalkan konsepnya sektor pertanian. Kali ini slot agrotani nak berbicara berkenaan dengan satu pokok yang viral dalam tempoh PKP ini, memang sangat terkenal sampai sold out dekat Cameron Highlands sana tu. Pak Ila, ini dia pokok lidah jin ataupun dikenali sebagai pokok lidah mentua lah. Awak lagu tu, mentua kami baik tau. Okey, dan kita nak berbicara berkenaan ini, yang paling selayaknya adalah kita nak bersama dengan panel kita, Encik Azmi Haji Ahmad. Assalamualaikum Encik Azmi. Assalamualaikum. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Dah berapa tahun ni berkecimpung dalam bidang pertanian ataupun bercucuk tanam dengan pokok lidah jin dan sebagainya? Benda ni saya dah berjinat dalam masa sekolah menengah lagi. Wah. Tapi bila kita dah sambung belajar, kita stop, and then bila kita start kerja, and then baru kita berjinat balik. So dalam 4-5 tahun macam tu lah. Wah, sejuk perut ibu mengandung ni, anak lelaki suka bercucuk tanam. Seronoknya. Okey, hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan pokok lidah jin. Mungkin Azmi nak ceritakan sedikit berkenaan dengan ciri-cirinya. Macam mana kita nak mengenali pokok lidah jin terlebih dahulu? Okey, pokok lidah jin ni atau lebih dikenali dengan nama Sansevieria, atau sebenarnya nama dia dah tukar tau. As a Dracea. Tapi kebanyakan peminat lidah jin dia tak nak guna nama tu. Dia still guna nama Sansevieria tu. And as a lidah jin, kita boleh tahu dia punya ciri dia daun lebar, nipis dan tebal macam inilah. Dan ada dalam banyak jenis. So dia akan dikenali sebagai lidah jin, lidah mak mertua yang kita cakap tadi. So dan ada dalam 70 lebih spesies sebenarnya. Wow, pokok ini saja ada lebih 70 spesies. Masya Allah, banyaknya. Okey, sebelum kita start dengan demo-demo ni, dalam tempoh PKP ni saya tengok ramai betul lah yang dah start bercucuk tanam. Alhamdulillah, Pak kata Encik Azmi tadi, mudah-mudahan berterusan lah. Ya. InsyaAllah. Agak-agak Azmi, kenapa pokok ni tular? Okey. Pokok lidah jin jadi viral sebabkan kajian NASA yang sepatutnya benda tu benda tu dah bertahun sebenarnya. Cuma bila tu dia naik balik benda tu disebabkan pokok ni yang boleh membersihkan udara dan menghilangkan habuk. Sebenarnya menghilangkan habuk tu tidak tepat. Sebenarnya dia lebih pada mengurangkan habuk, sebab habuk dia akan melekat pada pokok tu. Dia mengurangkan habuk. Mengurangkan habuk. Bukan tapi menghilangkan habuk. Bukan menghilangkan, sebab dia tak boleh menghilangkan habuk. Even pokok apa pun yang kita tanam dalam rumah, dia boleh mengurangkan sebab habuk tu akan melekat pada pokok. Nak tak nak kita kena membersihkan pokok tu sebenarnya. Kalau pokok tu ditanam dalam rumah, kena bersihkan juga. Kena bersihkan pokok tu juga. Sebab dia akan melekatkan habuk-habuk ya. Baiklah, ada fungsinya, masya-Allah, terbaik kan. Ini dia hasilnya, tanaman hijau. Baiklah, jom kita mulakan demo kita. Saya nampak ada tanah dan juga batu besar, batu kecil. Silakan Azmi kenalkan bahan-bahan kita. Okey. So untuk tanaman lidah jin ni, kita guna tanah dalam nisbah 2:1. 2:1. Okey, 2 is tanah merah seperti yang kita lihat ni, tanah merah. Okey, kalau kita boleh tunjukkan dekat penonton kita. Okey, tanah merah 2, tanah hitam 1. Okey. Sebab lidah jin perlukan tanah yang peroi, so dia tidak akan, air itu tidak akan bertakung dalam tanah. So dia akan keluar terus. So pokok tidak akan reput lah. Okey. Dan kemudian batu besar, batu kecil? Okey, ini perlite. Perlite fungsi dia sebagai penyerap air lebihan. Okey. So tanah tidak akan menyimpan air untuk yang akan menyebabkan akar lidah jin tu akan jadi reput. Sebab tu dah ada sesuai di tanah dalam rumah Okey, faham. Okey, kita mulakan. Azmi, silakan. Okey, so tanah ni kita kena campurkan lah sebenarnya. Sebelum tu kita kena mixkan dulu. Mixkan dulu sebenarnya. Sebab saya tak sempat mix tadi. Bukan kata masak-memasak je tuan-tuan dan perempuan ya. Tanah pun kena mixkan juga bagi tanah cantik, sekata, serasi. Okey, so tanah ni kita campurkan je. Sekali dengan perlite ni lah. Perlite ni memang dia as a alternatif lah. Kita sama ada kita nak guna ataupun tidak perlite ni. So kita akan mix lah.
Okey, maksudnya kita campur sekali dengan perlite tadi? Ya, perlite saya tadi. Ingat di atas tu dah siap baru letakkan. Okey, faham. Tidak. Sebab yang atas tu kita akan guna as pumice lah. Pumice ni is macam perlite juga. Dia ringan perlite tapi dia berat sikit. Sebab bila untuk hiasan atas, kalau kita letak perlite, in case kalau dalam rumah, kalau kita ada kipas, benda tu akan berterbangan nanti. Faham. Okey, kita letakkan sekali dengan tanah tu senang. Okey, Azmi, tanah ni memang dah siap-siap dekat nursery dijual begini atau kita sendiri kena kat nursery kita kat sini ada tanah yang dah siap mix soil, kita boleh, tapi ada juga yang belum campur, kita boleh campur sendiri. Campur sendiri. Dua nisbah tadi, dua nisbah satu. Dua nisbah satu. Okey. So kita masukkan tanah tadi. Sebab lidah jin memerlukan tanah yang peroi sebab dia tak suka air bertakung. Okey, faham. So kita perlukan tanah yang peroi lah untuk dia. Okay, so maksudnya pokok ni memang senang dijaga, Lazmi kan? Maksudnya senang dijaga. Dalam seminggu tu berapa kali kita perlu siram dia? Dalam seminggu kadang kita tak siram pun dia boleh hidup sebenarnya. Tapi sebagusnya kita siram dalam 2 kali seminggu lah. At least 2 kali seminggu. Baiklah. Mudah dijaga sebab tu lah rasanya mak-mak semua, kampung ibu semua kan, especially yang sibuk bekerja tu kadang-kadang tak sempat, terlupa dan sebagainya. Senang nak hidup. Okay. So kita dah masuk tanah ni, kita just masuk je and then kita masukkan je yang tanah selebih tu macam biasalah. Daripada segi teknik pencahayaan perlu diletakkan di tepi tingkap ke bagaimana ke kena? Dari segi pencahayaan lidah jin sangat senang sebenarnya. Dia kurang light, pencahayaan yang kurang pun tak ada masalah. Sebab dia tak memerlukan cahaya yang banyak. Sebab kadang-kadang kita kalau kita biasa tengok kat kampung-kampung pun dia akan kadang diorang tanam bawah-bawah pokok. So jadi tak ada masalah untuk dari segi pencahayaan kalau kita tanam dalam rumah. Faham. Macam tu. Okey Azmi, kalau kita tengok pokok lidah buaya senang juga nak ditanam, dijaga dan sebagainya. Kita boleh cantas saja daun dia dan boleh terus tanam. Kalau macam ni boleh ke Azmi? Okey, macam lidah jin ni kita ada 3 cara untuk pembiakan dia. Okey, satu macam inilah yang kita buat ni, kita ambil daripada pokok yang ada asal yang ada akar, kita masukkan macam biasa. Kaedah kedua, kita boleh ambil je daripada pelepah daun ni, kita potong je, potong bagi pendek, and then kita cucuk pada tanah. Boleh juga. Boleh juga hidup. Dia akan ambil masa dalam beberapa minggu untuk berakar. Kaedah ketiga, kita gunakan kaedah air. Ya, kaedah air. Masya Allah, patutlah senang nak dijaga di tanah pun senang. Ya. Cuma kita jangan bagi air banyaklah supaya kita tak nak dia mereput pada batang tu. So kita just cukup untuk bahagian akar saja. Itu yang lagi senanglah. Okey, semalam Azmi saya sempat membaca berkenaan dengan ada seorang pakar ataupun ahli kimia yang mengatakan yang bahawasanya pokok ini berbahaya juga sebenarnya kepada anak-anak kecil kita. Okey, Azmi boleh ceritakan sedikit lebih lanjut? Berkenaan untuk pokok yang berkaitan dengan kesihatan itu, pokok ni sendiri ada kebaikan dan keburukan. Kebanyakan pokok lah. So untuk pokok lidah jin, kebaikan dia adalah membersihkan udara, memberikan lebih udara dalam kita punya ruang rumah. And then untuk kekurangan dia tu, dia mempunyai racun. Juga. Di bahagian mana? Bahagian pokok ni sendiri, pokok daun sendiri. dia. So tapi racun tu tidaklah memudaratkan kalau kita tidak makan pokok tu. Maksudnya selagi anak-anak kita tak kopek dia makan dia, insya-Allah selamat ya perempuan. Selagi kita tak makan benda tu, tak ada masalah sebenarnya. Maksudnya kalau yang ada anak kecil tu kena pantau, kena tengok anak-anak kita. Kena pantau, Okey, so sekarang dah siap. Nampak gaya ni dah nak siap dah. Okey. So ramai ni yang bertanya macam mana nak berhubungi ataupun nak kontak dengan lebih dekat lagi dengan Azmi, nak bertanya mungkin segala tips dan sebagainya berkenaan dengan pokok dan sebagainya. Boleh. Kita just layari Facebook kami di Kayu-Kayu atau di IG kami Kayu-Kayu Urban Garden. Okey. Kayu-Kayu Urban Garden. Yeah. So the last and not least, kita kena taburkan pumat inilah sebab kita nak tanam dalam rumah. Kadang orang akan tanya, tak cantiklah tanam dalam rumah sebab nampak tanah kan. Okay. So inilah function dia. Ya, kita cantikkanlah dia kan. Kita taburkan untuk tutup tanah tu. Okey, dapatlah saya ilmu baru hari ini. Kenapa? Sebabnya perlite tadi, batu-batu kecil tu perlu dicampurkan bersama dengan tanah-tanah tadi tu. Kalau tak tahu, tak
tak ada ilmu berkenaan dengan cucuk tanam ni, kita boleh tanya dengan pakar-pakar yang ada dekat nursery tu kan. Ya, pakcik-pakcik tu, makcik-makcik tu sedia membantu kita insya-Allah dari segi tanah, batu-bata, batu kecil-kecil dan sebagainya. Terima kasih Azmi kerana sudi datang dalam slot Agro Tani pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari mana tadi? Dari Perak dari Ijuk. Dari Ijuk. So selamat pulang ke Ijuk, hati-hati di jalan raya. Dan mudah-mudahan kita dapatlah ilmu berkenaan dengan pokok lidah jin pagi ini. Kepada anda yang ada anak-anak kecil tu, kena pantau, kena tengok. Jangan sampai dia petik dia makan. Itu yang memudaratkan anak-anak kita. Jadi kita berhati-hati, insya-Allah. Selamat bercucuk tanam. Terima kasih atas ilmunya Azmi. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.